Kita perlukan kenyataan doktor untuk disebarkan seluas mungkin bagi membolehkan rakyat kita tidak mengalami unknown fears. Ketakutan tak berasas ni. Kita sedang hidup dengan seolah dimomokkan oleh sejenis hantu yang kita tak tahu. Sekarang kita dah tahu dah siapa musuh kita lawan, apa kekuatan, apa kelemahan, apa ke depan yang kita akan sampai sebagai negosiasi vaksin dan juga negosiasi kelompok kebal ni. Dengan memberi tawaran seolah-olah orang yang dapat 2 vaksin ni akan menjadi superior dalam negara ni. Tanpa melihat bahawa pergerakan orang yang dapat 2 vaksin akan membunuh mereka yang belum lagi menerima walaupun 1 vaksin. Sedangkan doktor kata kalau dah 2 vaksin pun tak capai 14 hari, seolah-olah tak mencapai 2 dos kerana tempoh mantangnya belum capai. Jadi saya nak komen doktor yang kritikal dalam hal ni. Saya nak suruh doktor jawab dari segi kesannya. Doktor jawab saja tentang 30% yang telah divaksin bergerak. Merentas kawasan dalam 70% orang yang belum divaksin. Apa risiko dia secara sains? Saya tidak setuju menjadikan vaksin itu sebagai satu pasport elit. Jadi kita mesti ingat vaksin itu adalah bukan keistimewaan. Kalau kita katakan bila seorang tu telah mendapat 2 dos vaksin, dia telah mendapat keistimewaan untuk bebas. Saya rasa itu adalah tidak tepat. Kerana vaksin adalah bukan keistimewaan. Vaksin itu adalah untuk melindung seseorang daripada terkena jangkitan yang teruk yang boleh menyebabkan dia masuk fasa 4, 5 dan kematian. Kita mesti ingat itu tujuan vaksin sebenarnya. Bukan vaksin itu adalah satu kemewahan yang mana boleh mengizinkan seseorang itu melakukan apa yang mereka suka. Kita mesti ingat tadi dari awal tadi saya katakan ada 2 cara melawan jangkitan virus. Yang pertamanya mematuhi SOP dengan betul. Maknanya penjarakan fizikal, penggunaan pelitup muka dan peraliran udara yang baik. Saya yang 3 ni saya tekankan, saya lain sikit daripada Kementerian Kesihatan. Saya tekankan yang 3 ini. Selagi kita menggunakan pelitup muka, mempraktikkan penjarakan fizikal dan kita mempunyai peraliran yang baik, insyaAllah kita akan terjauh daripada jangkitan. Tanpa vaksin pun okey. Tetapi apabila seseorang itu telah mempunyai 2 dos vaksin ini, seperti saya kata, walaupun kadar virus apabila mereka dijangkit rendah, mereka masih mampu untuk menularkan virus itu sendiri. Contohnya, dia telah mendapat 2 vaksin di Selangor dan dia nak balik ke kampung melihat ibu bapa mereka di luar daripada kawasan Selangor, di luar bandar, masih belum menerima vaksin. Mereka itu masih boleh balik dan menjangkiti. Walaupun virus itu rendah, tetapi boleh menjangkiti keluarga mereka dan boleh menyebabkan jangkitan. Contohnya apabila seseorang itu mempunyai tahap keimun semula jadi yang telah rendah, bagi mereka yang dah tua atau bagi mereka yang walaupun muda mempunyai, dia panggil comorbidity, mempunyai ancaman tinggi, mereka ini juga boleh menghadapi jangkitan yang teruk walaupun virusnya adalah loadnya rendah. Walaupun kadarnya rendah, kekebalan kalian itu rendah, tetapi ianya masih boleh berlaku. Tetapi bagi saya yang pentingnya adalah kita tidak boleh menjadikan vaksin itu sebagai satu keistimewaan. Yang itu saya rasa tidak betul. Penggunaan, kita tidak mahu vaksin ini disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang lain daripada tujuan asalnya. Tujuan asalnya adalah untuk mengurangkan kebarangkalian dikena jangkitan yang teruk dan dimasukkan hospital yang mana akan membebankan sistem di hospital itu sendiri. Itu adalah tujuan utama vaksin, bukannya sebagai satu keistimewaan, privilege untuk seseorang itu menggunakan itu untuk kebebasan diri mereka sendiri. Dan juga kita lihat ada juga di antara mereka yang apabila telah mendapat 2 dos vaksin itu, mereka menjangkakan mereka tidak perlu lagi mempraktikkan yang saya katakan tadi, penggunaan pelitup muka, penjarakan fizikal dan berada di dalam kawasan yang laut udaranya baik, dan mereka itu secara tidak langsung telah terjangkit. Sebab tu kalau kita lihat pada awal-awal pemberian vaksin itu sendiri, ramai di antara mereka yang terjangkit. Sebab mereka telah pelitup muka. Mereka rasakan kekebalan telah datang kepada mereka, tetapi itu adalah yang tidak betul. Walaupun mereka telah menghadapi 2 dos vaksin dan walaupun telah 14 hari daripada dos yang kedua, mereka masih boleh menjangkiti dan menular. Yang itu adalah penting. Kita mesti faham konsep yang itu.